Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sama balik tafsir Azhar kita surah Yunus ayat ke-12 dan seterusnya dah. Ayat ke-12 dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Dan mereka sembahnya selain dari Allah, min dunillah, suatu yang tidak akan memudaratkan mereka, ma la yadurruhum, dan tidak akan memanfaatkan, wala yanfa'uhum. Wa yaquluna, dan mereka katakan mereka itu adalah pembela-pembela kami pada sisi Allah. Haula'i syufa'auna 'indallah. Katakanlah, kul atnabi'una Allah bima la ya'lamu, apakah kamu akan menerangkan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard, di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maksudnya dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ama kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan tidaklah manusia itu dahulunya, ama kana nasu illa, melainkan umat yang satu, illa ummatan wahidah fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Dan kalau tidaklah kalimah yang telah terdahulu daripada Tuhan engkau, walaula kalimatun sabaqat min rabbika, nescaya telah diberikan keputusan di antara mereka, laqudiya bainahum, apa yang mereka perselisihkan, fima fihi yakhtalifun. Wa yaquluna la unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantazuru inni ma'akum minal muntazirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak turunkan atasnya suatu tanda Tuhannya? Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih, dari Tuhannya. Maka katakanlah, sungguhnya hal yang ghaib itu hanyalah bagi Allah. Faqul innamal ghaibu lillah. Kerana itu tunggulah, fantazuru, sesungguhnya aku pun bersama kamu, termasuk yang menunggu. Fantazuru inni ma'akum minal muntazirin. Dan bila kami wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di dharra amassahum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan bila kami kecapkan pada manusia suatu rahmat sesudah bahaya menyentuh mereka, idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di dharra, azaqna ni kecapkan dah. Tiba-tiba ada bagi darra masatuhum ni, yang menyentuh mereka ke bahaya, sesudah bahaya menyentuh mereka. Idza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba ada bagi mereka tipu daya pada ayat kami. Qulillah, katakanlah Allah, asra'u makra, katakanlah Allah lebih cepat pada tipu dayanya, asra'u makra. Sesungguhnya utusan-utusan kami menjelaskan apa yang kamu tipu dayakan itu. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Lebih kurang itulah. Ini kita baca dah ni. Kita nak pergi pada muka surat 72 lah. Ada semuanya sini kata. Jadi guna perantara dah tengah ni. Memang ada kaum musyrikin ni yang memisahkan Allah Ta'ala dengan Raja Besar. Raja Besar sebagai pelengkap dari kebesarannya mempunyai pegawai pribadi, ajudan, sekretari pribadi, macam-macam lah. Yang guna orang tengah ni ada paduka raja lah. Jadi raja ni nak tanda tangan sajalah. Ada orang lain dia bawa gawa macam-macam lah. Jadi banyak dah benda nak usaha beribu kadang-kadang tiap hari dah. Jadi masalahnya orang sufi ke orang tarekat setengah-setengah dia memisahkan Tuhan ni macam raja-raja besar dah. Orang musyrikin pun dia anggap Tuhan ni macam raja besar. Tuhan ni tidak betul-betul sempurna kuasanya. Rububiyah dia tidak sempurna. Penguasaan penjagaan dia, kekuasaan dia tidak hebat mana, menyebabkan perlu kepada perantara-perantara syafaat-syafaat. Maka isi pertanyaan yang disuruh Allah Nabi-Nya mengemukakan kepada si musyrik itu ialah, beranikah kamu menyampaikan pengetahuanmu itu ke hadapan Allah? Berani kau tak? Sampaikan benda yang kamu tahu itu kepada Allah. Hujah memang lah.
kata Allah ni serupa dengan raja-raja dah. Perlu pada perantara. Takut Tuhan lemah lelah tak cekak ni. Kena ada syafaat, kena ada orang tengah. Tak wali lah apa sebagai diberi mandat oleh Tuhan. Sebab Tuhan tak cekak nak cara ke manusia ni. Atau mereka sendiri lebih dahulu mengangkat syafaat itu sebelum dapat ilmu gapa hujah daripada Tuhan. Suci dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan itu. Maha suci Allah dari persangkaan mereka tok wali, tok guru, tok sufi hak karut ni dah. Ada tarekat-tarekat karut ni menganggap perlu ada tengah syafaat antara Allah SWT dengan makhluk. Allah tak berapa dengar pekok ke apa dah. Tok guru dia lebih dengar daripada Allah. Seru wali naubah lah dah. 41 kali bismillah tu dengan niat Allah tu bukan niat Allah. Allah wali naubah sebagai syirik pada Allah dah. Baru tok wali tu lagi dah. Rijalul ghaib ataupun khadan dah. Dia kata khadan dia lah. Khadan mah. Jadi dia kena puja dah. Jadi maha tinggi Allah dan maha mutlak kuasa Allah. Tidaklah Allah memerlukan para perantara atau orang tengah atau pembantu peribadi tukar menerima request atau kajus dia terima macam nak jumpa raja ke apa ada tengah ni. Dan menyampaikan kepada beliau, pada raja dah, pada Tuhan ke apa. Atau tukar membuat surat, beliau hanya tinggal mendatangi saja. Yang anggap Tuhan ni macam raja. Kena tantangnya, tak boleh buat kerja semua sekali dah. You guna pembantu dah. Dah. Ataupun semua perbuatan ini bukanlah memuja Allah tapi menghinakan dan mengurangkan kemuliaan Allah. Setengah dia berkata mengagungkan Allah, sebenarnya dia buat benda gini. Dia meremehkan Allah seolah Allah ni pekak tak dengar doa-doa orang-orang yang minta daripada Allah. Dan inilah dasar dari segala persembahan kepada berhala. Ayat ini adalah pokok pegangan umat yang benar-benar hendak menegakkan tauhid. Ayat ni lah, ayat 18 itu baca tadi dah. Sebab itu ayat ini bukan hanya sekadar untuk kufar Quraisy musyrikin di Mekah pada masa itu sahaja dah. Tapi pokok pengajaran Islam sampai hari kiamat pun bersama orang Islam pun kena juga dah. Tidak boleh menyembah memuja benda baik manusia, malaikat, berhala, kayu, batu ataupun kuburan, tempat berkuburnya orang yang dianggap wali atau keramat. Sebab berhala-berhala tu orang soleh. Sebelum jadi berhala tu kubur tu dia besar dah. Ambil berkat, ambil keramat dah. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ziarah kepada segala kubur. Bukan hanya kuburan tertentu untuk wali saja dah. Kubur kapur pun. Pada kubur mak pak kita pada dah ni. Kata pun kubur siapa-siapa duk nak kita pergi ziarah belakang. Hak mana mudah. Tak nanti ke jauh, dekat-dekat pun tak apa dah. Dan ziarah ke kuburan bukan untuk minta tolong pada orang dalam kubur dah. Untuk sampai hajat, tetapi kita datang ziarah ni kerana Nabi suruh. Supaya kita ni doa kepada orang yang meninggal. Dan kita ni supaya kita ni ingat mati nombor satu dan lepas tu berdoa pada orang yang meninggal. Supaya baik mereka ataupun kita yang masih hidup sama-sama diberi afiat dan kelapangan Allah. Sebagaimana hadis Nabi ajar ni. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin. Wa inna insyaAllah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Selamat sejahtera lah bagi kamu dah. Penduduk kubur lah. Wahai ahli kampung-kampung ini. Kampung kubur lah. Dari orang-orang yang beriman dan kami pun insya-Allah akan menyusuli kamu. Kita doa dia gitu je kita nak pergi jumpa dia adakah dengan direct? Itu perbincangan di kalangan nama. Tapi secara umum bukan dengan direct, dia alam lain. Dia perlu ke perantara malaikat ke apa ke wallahu a'lam. Nah, untuk dengar perkara tertentu saja, tidak semua cargo yang boleh dengar kita kecek. Macam orang Cina, orang Jepun, orang kapi-kapi ni dia kecek orang di kubur. Kita pun tak boleh pakai macam gitu. Nabi ajar hak ni lah. Nabi tak kata pergi kubur kecek lah. Untuk orang di kubur kau dengan mokpok muka nah. Macam orang kapi, orang apa Buddha dia tak gambar kecek. Orang Jepun apa dah. Jadi dia buat boleh kecek terus dengan roh kononnya. Kalau kita mikir serupa dengan dia kan. Jadi serupa dia lah. Tidak ni hak Nabi ajar, hak ni lah hak dengarnya dah. Hak daripada tu kita tawakuf, kita tak usah duk rekor-rekor nak egek-egek, kita takut apa terbabah melarat sehingga punah agama dia. Kami mohonkan kepada Allah untuk kami dan untuk kamu afiat. Gitu kita ayat dah. Walaupun assalamualaikum ni
Ada kata sebut ni bermakna dia dengar lah. Lepas tu kita untuk dalam semayang Assalamualaikum ya ayah Nabi ke apa tu, Nabi dengar tak ada kah? Tidak juga lah. Disampaikan oleh malaikat. Sederhana sekali doa yang diajarkan Rasulullah bila ziarah ke kubur, walaupun kubur kaum muslimin yang biasa ataupun kubur ulama besar serupa saja, tak ada lebih salah satu dah. Pengakuan bahawa kita pun akan menuruti mereka pula bila datang masanya kita akan masuk kubur belaka, dan kita mohon supaya kita dan mereka sama-sama diberi afiat. Afiat terlepas dari bahaya menurut alamnya masing-masing. Alam dunia cara selamat cara dunia, dalam kubur cara selamat dalam kubur. Tak kena godek kau tak nak kanaki dia. Padahal ziarah kepada kuburan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar di Madinah sendiri pun tidak ada suatu doa yang maksur yang menyuruh kita meminta-minta apa kepada Allah dengan perantaraan beliau-beliau. Tak ada dah. Nabi tak ajar. Kedia-kedia baru timbul dah. Riwayat-riwayat yang tak tahu sahih tak sahih. Ada cerita boleh minta Nabi sebelum tu apa tak jadi amal, tak ada riwayat yang sahih. Minta na Rasulullah, minta Abu Bakar tolong doa kau, tak ada dah. Minta ni Tuhan dah. Pasal dia masuk alam ghaib, Allah lebih dekat dengan kita berbanding Rasulullah. Bagi Abu Bakar, bagi Umar. Bukan Allah SWT ni macam raja dah. Rasulullah tu jadi orang tengah antara kita dengan Tuhan. Tak ada, tu jadi syirik kan dah. Sedangkan membaca Fatihah lalu pahala membaca itu dihadiahkan kepada si mati pun tidak ada dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga. Apatah lagi kata-kata yang lain selain dari doa yang beliau ajarkan ini sahaja. Jadi, terbaca Nabi ajar sahaja. Tak sedap kata, ni orang mati tak? Innalillah sikit Al-Fatihah. Tak ada takziah gitu. Itu bukan ajaran agama Islam dah. Jadi ajaran Nabi nya dah gitulah. Kalau orang mati kita takziah sikitlah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Azamallahu ajraka wa asna azaka wa rafa militika. Kalau kita berita tu siapa kau tak ataupun Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ke, doa kita kepada si mati boleh lah. Setakat tu tak ada baca Fatihah ni nak. Perhatikanlah orang yang datang ziarah ke kuburan yang terpuja itu. Masalah. Kelihatan mereka lebih khusyuk memohonkan berbagai hajat di kubur dengan Tok Oli, Tok Gapo, Tok Keramat tu daripada waktu mengerjakan sembahyang waktu tak khusyuk mana dah. Oh Tuhan tak perhati dia, tak dengar sembahyang bad dia. Jadi fardu kat Tuhan tu remeh-temeh je, tidak bersungguh. Tapi di kubur tu mesti doa itu air. Pun lebih dengar daripada Tuhan dah. Tok Oli dah. Mak manusia adalah satu sahaja. Di zaman dahulu, tak kala Rasul-Rasul datang membawa syariat dan pengajaran, ada orang menerima patuh. Tak ada yang menolak. Betapapun teguhnya kebenaran yang datang, betapapun kuat alasannya. Namun yang membahagiakan ni tetap ada sepanjang zaman. Tandanya fikiran manusia tu tak sama. Jadi tanda supaya nampak lah. Sedia kehidupan ni. Orang mikir manusia ni pergi pelik-pelik, tidak serupa belakang. Rasul penghabisan ialah Nabi Muhammad SAW. Walau beliau pun membawa dakwah, ada yang terima dan banyak pula yang membantah Nabi sendiri ni. Oleh sebab itu maka keadaan manusia itu sejak mereka ada dalam dunia ini sampai pun pada masa kiamat kelak, tabiat mereka adalah satu sahaja. Perangannya sama, kelakuannya sama. Cerita benda tu lah, rotik benda cerita. Cerita Nabi ni sama kita lah. Ada juga manusia supaya Nabi hak jahat pun Abu Jahal apa ada. Hak baik pun ada macam-macam lah. Itulah putaran sejarah kan. Dan tidaklah manusia itu dahulunya melainkan umat yang satu. Pada juzuk yang kedua dalam surah Al-Baqarah dahulu. Hal ini pun telah kita tafsirkan ala kadarnya. Di sini kita ulangkan mencari intisarinya kembali ala kadarnya pula. Pada hakikatnya walaupun berbeza warna, kulit, berbeza bahasa, berlainan benua, nama manusia itu satu je lah. Artinya pada pokok dasar seluruh manusia itu sejak dahulu lagi suka kepada yang baik, benci kepada benda buruk dah. Dan pada pokok asal pula manusia itu ada yang percaya kepada adanya Maha Pencipta atas alam ini, itu fitrah dah. Tetapi dalam mereka bersisih. Setelah pergaulan manusia itu luas dan setelah fikiran diadu satu sama lain dan setelah terjadi perebutan kepentingan, timbullah persisihan. Kadang-kadang hanya perselisihan pendapat saja yang tidak membawa bahaya, tetapi kadang-kadang pula perselisihan yang membawa kepada permusuhan. Kerana takut dirugikan. Di antara yang diperselisihkan itu ialah tentang nilai-nilai kebenaran. Sebab itu sebagaimana telah ditegaskan Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Tadi dah sebelumnya. Surah Al-Baqarah lah ayat 213.
Diutus Tuhanlah para rasul untuk memberi petunjuk tentang apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga perselisihan itu dapat dicarikan dengan jalan damai lah. Iaitu kembali kepada kebenaran yang sejati yang memang semuanya mencarinya. Setelah kebenaran dari Tuhan datang, masih adakah perselisihan? Masih ada, sebab kadang-kadang manusia itu tidak mahu menerima kebenaran. Atau kadang-kadang dia mahu benar sendiri saja, dia sorang je betul, wala salah. Antara itu, maka dalam bersatunya umat manusia pada dasar, nama perselisihan tidaklah akan hilang sama sekali. Tabiat. Sunnatullah, Allah tak akan buat sistem dunia ni pakai betul persodak lah aku. Dia akan ada pertentangan. Dan kalau tidaklah kalimah yang telah terdahulu daripada Tuhan engkau, nescaya telah diberi keputusan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Suruh ujian ayat ke-19. Segala benda tu Allah tak letak, dah takdir Allah dah. Tentu dah Allah pakai beri balas lalu dah. Manusia semuanya pada pokok asal adalah satu. Ini adalah satu ketentuan Tuhan, tapi mereka ditakdirkan bersisih. Allah takdirkan bersisih. Kerana berlain-lainnya pandangan hidup dan tidak sama fikirannya. Ini pun ketentuan Tuhan juga berbeza. Pandangan mikir jahat baik pada. Walaupun Allah tidak reda, tapi takdir Allah ni tetap berlaku lah. Benda untuk mulia. Sebagai Maha Kuasa atas alam, Tuhan mengutus rasul-rasul. Ini pun sudah ketentuan Tuhan, tetapi setelah petunjuk rasul datang, perselisihan belum juga hilang juga dah. Di segala zaman masih tetap ada pertentangan di antara penilaian atas yang baik dan yang buruk, di antara yang adil dengan yang zalim. Ini pun satu ketentuan yang pasti dari Tuhan juga. Kerana jelasnya kebenaran itu ialah setelah jelas pula yang menentangnya. Nak suruh napuk terah benda benar ni, jelas benda-benda ten macam politik dah di setengah orang ni kecek masa tak mereka. Tak tahu dia mereka kat nampak sangat lah. Itu dia buat gaya perkauman ke apa. Dia buat lodok dah sebenarnya lebih berat dia daripada orang sebelum ni lah. Kerana jelasnya kebenaran itu ialah setelah jelas pula yang menentangnya bernapuk benar tu apabila ada orang hak karut dia hak sesat ni. Begitu juga perbahasan debat ke perkara dia kita dah, walaupun buat masa setengah banyak kan buat masa debat. Tapi banyak juga kalau kita baca perbahasan ulama debat ulama pun kita boleh tupik ilmu dia dah. Dia akan buat dengan paling ilmiah. Kita baca hak ni kata gapo, hak ni kata gapo. Dah. Kadang nak suruh ilmu ilmiah cepat dengan cara gitulah. Kerana jelasnya kebenaran itu ialah setelah jelas pula yang menentangnya, Tuhan mudah saja. Kalau Tuhan naklah. Sekarang juga boleh jatuhkan azab kepada hak langgar ketentuan suruh Tuhan lah. Tetapi perjuangan antara fikiran baik, fikiran buruk tidaklah semudah itu Tuhan jadi. Tuhan tidaklah buat mudah. Betul persodak satu dua dah. Sistem ni warna-warni kehidupan ni macam-macam lah buat dah. Supaya nampak indah, nampak warna-warni kehidupan dah. Tidak mestinya kaya tu bahagia, tidak mestinya miskin tu tidak bahagia, macam-macam lah. Maka ayat ini memberikannya ajaran pada manusia agar manusia ni cari titik-titik pertemuan dan kembali bersatulah. Bersisih fikiran tu tidak dapat dielakkan lah. Semua manusia ni memiliki cara mikir yang lain. Tetapi janganlah menjadi sebab permusuhan. Manusia ni satu. Apa yang dirasai oleh lain, itu pun engkau rasai. Tapi kalau perselisihan itu timbul daripada hawa nafsu, mahu menang sendirilah, dia betul sama dah. Engkau lah yang menjadi biang keladi dari perpecahan lebih lanjut dah. Hukuman Tuhan pasti datang kepadamu. Walaupun sekarang nampak hebat boleh pakai masjid dah. Lakar dah. Namun kelak di akhirat pasti engkau temui kesiksaan. Setengah daripada yang berselisih itu masing-masing pertahan kebenarannya, tidak mahu mengalah. Keputusan terakhir pun adalah pada Allah. Sebab yang mutlak benar hanya Allah semata-mata. Tentang sebab turut ayat ini menurut setengah ahli tafsir lah. Dimaksudkan manusia ni ialah bangsa Arab. Kerana pada mulanya bangsa Arab itu hanya memegang satu akidah saja peringkat awal, iaitu agama Hanif Islam, ajaran datuk Nabi lah, bapak dah Nabi itu Nabi Ibrahim AS lah. Dah bapak kepada Nabi Ismail gitu. Barulah timbul perpecahan setelah datang seorang yang bernama Amir bin Luhai yang membuat bid'ah baru, bid'ah hasanah dengan membuat peribadatan kepada berhala-berhala sebagai perantara. Sejak itu timbullah perpecahan sehingga ada yang menyembah berhala dan ada yang tetap mempertahankan agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Hal ini telah diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Sahihnya. Dan penyembahan kepada berhala yang dimulai oleh Amir bin Luhai itu pun akhirnya diikuti oleh yang lain dengan membuat pula berhala lain
Sehingga berdirilah berbagai-bagai berhala dengan pemuja-pemuja isteri sampai 360 buah banyaknya di sekeliling Kaabah. Kaabah itu rumah Tuhan, boleh bawa berhala. Meskipun riwayat tafsir yang mengkhususkan bagi Arab ini telah dikemukakan, namun tafsir yang lebih luas ialah bahawa yang dimaksudkan ialah seluruh manusia. Kita asbabun nuzul tu boleh, tapi nak suruh faham, kita nak amal ambil pengajaran, kita kena faham seluruh manusia dah. Sampai kita dah nipu kena pakar. Pokok asal ialah bahawa manusia itu percaya pada satu Tuhan. Fitrah dalam jiwa dia lah. Timbul perselisihan ni kemudian saja setelah ada yang menyatakan pendirian bahawa Tuhan itu berbilang, politisme. Ada pula orang yang kecil politisme. Ataupun ada hak kecil, tidak ada Tuhan sama sekali, ateisme lah. Dan mereka berkata, mengapa tidak turun ke atasnya suatu tanda dari Tuhannya, pakai ayat 20. Inilah pula salah satu hal yang disebut-sebut oleh kaum musyrikin di Mekah itu, dan mereka hadapkan pada Rasulullah SAW. Itu kalau memang dia itu mengakui dirinya sebagai Rasul, mengapa dia tidak mengemukakan suatu tanda atau bukti kerasulannya? Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, mengapa dia tidak membelah laut dengan tongkat sebagaimana Nabi Musa dah? Atau mengeluarkan unta besar di dalam lubang sebagai Nabi Saleh? Dan kita pun telah bertemu dan akan bertemu lagi banyak ayat tentang tuntunan mereka meminta mukjizat itu. Dan baru saja kita huraikan pada permulaan surah, seketika menghuraikan bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Kecek banyak perkataan mukjizat, kena ingat Quran itu mukjizat terbesar. Tuntutan mereka itu disuruh jawab oleh Tuhan kepada Rasulnya. Maka katakanlah, sungguhnya hal yang gaib itu hanyalah bagi Allah. Dengan jawapan ini Rasulullah SAW disuruh menyampaikan kepada mereka bahawa mukjizat kejadian menyimpang dari adat itu bukanlah kuasa dari seorang manusia pun. Bukan atas kenduk orang boleh keramat aku Nabi ke apa, tapi dengan izin Allah. Tak kala Musa mengangkat tongkatnya lalu lautan terbelah atau timbul mata air dari dalam batu, bukanlah Musa yang bertongkat itu yang berkuasa. Hal gaib sedemikian semata-mata khusus kuasa Allah semata-mata. Maka kalau mereka meminta pada Muhammad agar mengemukakan tanda-tanda itu, dia pun akan seperti Musa pula tidak dapat berbuat apa-apa sebelum ditentukan oleh Tuhan. Minta Nabi tang mana pun. Ia tak boleh Nabi bersyafaat ke apa, minta Tuhan. Walaupun syafaat daripada Nabi, kena minta Tuhan dah keadaannya. Dengan jawapan seperti ini betapa pun berat, namun Nabi SAW telah melaksanakan tugasnya. Beliau mengajak orang menghimpunkan kepercayaan pada Allah yang tunggal. Dan sekali-kali bukan pada tuan manusia, orang-orang yang telah cerdas berfikir dan yang telah mendalam tauhid. Mukjizat yang gaji-gaji itu tidaklah perkara yang amat penting baginya. Bagi orang ngaji bukanlah mukjizat pelik-pelik, lebih pada mukjizat Quran dan pengajaran Quran. Dan Nabi yang terdahulu telah membawakan berbagai-bagai mukjizat. Maka mukjizat mereka itu hanya menambah kuatkan iman orang yang telah beriman, juga dan menambahkan kufur orang yang kufur. Jadi orang kufur ni dengar kau jahat, kau lawak Quran dah. Sedangkan kalau mukjizat telah dinampakkan dan orang masih tetap kufur, azab besarlah yang akan menimpa mereka. Oleh sebab itu dalam jawapan ini Nabi SAW telah menegaskan yang penting terlebih dahulu ialah mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan mutlak Tuhan Allah SWT. Allah yang maha berkuasa. Bila dia akan mengadakan mukjizat ataukah akan ada mukjizat itu, terserahlah kepada Allah. Kerana itu tunggulah, sungguhnya aku pun bersama-sama kamu termasuk orang yang menunggu. Lepas tu bagi cabar-mencabar kan. Kita tunggulah dah. Dia minta mukjizat pelik-pelik. Kita tunggu dah. Di sini beliau memulakan mukjizat itu pada kuasa Allah semata-mata. Kalau Tuhan berkenan, itu tentu mukjizat akan diadakan. Dan dalam sejarah hidup Nabi memang beberapa mukjizat telah terjadi, tetapi hanya khusus disaksikan oleh orang beriman saja. Pelik dah. Mukjizat ni ada tapi tidak banyak. Banyak kennya tu air lah, makan apa tak habis-habis lah. Semua tu depan orang beriman saja dah. Ketika dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW telah berdoa memohonkan hujan kerana tentera sudah sangat haus. Kerana Abu Bakar telah sangat memohonkan, maka jatuhlah hujan lebat di tengah hari tepat. Hanya sekeliling tempat tentera itu saja yang hujan. Sehingga dapatlah mereka menampungkan tempat-tempat air mereka dan segeralah badan mereka kembali sihat. Orang beriman menerimanya dengan khusyuk, tapi orang munafik mengatakan kebetulan saja. Maka yang diakui sebagai puncak mukjizat Rasulullah SAW ialah Al-Quran itu sendiri, baik dari segi isinya yang diwahyukan dalamnya ataupun dari segi susunan bahasanya. Seluruhnya ialah mukjizat yang sampai sekarang sudah di 14 abad masih terasa mukjizat itu. Erti mukjizat ialah melemahkan, membuat ajas. Orang yang mencuba hendak menyeru dan menandinginya. Dia diwahyukan dalam bahasa Arab, iaitu bahasa Arab 14 abad yang lalu. Namun sampai sekarang dia masih dipandang oleh bangsa yang berbahasa Arab sebagai bahasa yang paling fasih dan paling tinggi dia. Terjaga bahasa Arab ni dah.
Penjaga-penjaga Arab zaman-zaman dia sendiri pernah mengatakan sehingga akan menyusun bahasa Arab secara strategi untuk menyalin salah satu ayat dari Al-Quran itu sendiri yang mencakupi dan menandingi maksudnya tidaklah kita sanggup. Itulah Arab zaman moden ni, orang-orang Arab zaman moden pun cuba nak ambil Quran buat perbandingan, nak ubah supaya canggih ke, supaya bernilai sastra tinggi, tak boleh nak capai dah. Nabi SAW mempersilakan mereka menunggu mukjizat itu dan beliau pun menunggu. Al-Quran telah turun, itulah mukjizat utama. Bagaimana akan sikap mereka terhadapnya? Dan apa maksud disuruh menunggu di sini? Di akhir surah kelak akan bertemu penjelasannya, iaitu ayat 102. Kalau mukjizat telah datang dan mereka tak juga mau percaya padahal segala alasan untuk menolak telah patah, maka yang tunggu ialah azab Tuhan sahaja, sebagaimana azab yang telah ditimpa kepada umat-umat terdahulu juga. Kemudian itu terangkan oleh Tuhan. Salah satu sifat kupu manusia dan apabila kami kecapkan pada manusia suatu rahmat sesudah bahaya menyentuh mereka, tiba-tiba ada bagi mereka tipu daya pada ayat-ayat kami. Pangkal ayat 21, ini pun masih boleh dihubungkan dengan permintaan mereka kepada mukjizat tadi. Dan boleh pula pada umumnya nikmat yang diberikan Tuhan apabila Tuhan mengecapkan kita pilih sebagai erti daripada azaqna. Kecap atau mengecapkan lidah atas suatu barang makanan untuk mencuba manis atau pahit, asin atau masam. Dinamai mengecap dengan lidah. Maka adalah manusia yang dikecapkan oleh Tuhan dengan berbagai nikmat dan rahmat. Entah hujan turun sesudah berkemarau panjang lalu bumi menghasilkan buah-buah yang subur. Entah seorang berniaga mendapat kota besar dan tidak terkira-kira kena dari semua, padahal takdirnya telah rugi. Atau telah berlarut-larut menunggu terlepas dari suatu malapetaka, lalu tiba-tiba dilepaskan Tuhan dari bahaya itu. Sehingga mulailah mengecap rahmat Tuhan. Setelah rahmat itu datang dengan tiba-tiba, maka dengan tiba-tiba pula orang yang berjiwa kufur itu bertipu-tipu daya dengan ayat-ayat Tuhan pula dah. Nak kait Tuhan. Hujan rahmat diturunkan Tuhan, lalu mereka katakan bahawa hal itu hanya soal biasa saja. Sesudah panas memang ada hujan. Kecik gitulah. Mereka mengecap kenikmatan yang datang tiada disangka-sangka, lalu mereka katakan bahawa ini hanya kebetulan saja. Ditegaskan dalam ayat ini bahawa mereka mencari berbagai tipu daya untuk mengelakkan bahawa semua nikmat rahmat itu adalah kurnia Tuhan. Kalau mereka diberi kekayaan, berani mereka mengatakan bahawa itu adalah hasil usahaku sendiri dan Tuhan tidak campur tangan, sebagaimana pernah diucapkan oleh Qarun di saat jayanya. Surah 28 Al-Qasas ayat 78. Dan orang seperti demikian baik rahmat nikmat yang terima setiap hari, apatah lagi mukjizat, tidaklah akan banyak membawa perubahan bagi jiwa mereka, kerana hati mereka telah tertutup. Maka selanjutnya bersabdalah Tuhan pada Rasulnya, katakanlah Allah lebih cepat pada tipu daya. Artinya janganlah kamu cuba berlarut-larut mengingkari kekuasaan Allah dengan memakai tipu daya. Dengan memukakan berbagai dalih, bukan dalih. Janganlah mencuba mengelak dari kebenaran ilahi. Sebab peredaran tipu daya Tuhan itu cepat jalannya. Rahmat telah ada, boleh dicabutnya pula kembali dengan segera. Kalau hal itu kejadian, ke mana lagi kamu akan mengadu? Sedangkan dengan secara tipu daya, kamu telah mengkiri kebesaran Tuhan. Sungguhnya utusan kami menuliskan apa yang kamu tipu dayakan itu. Hujung ayat 1. Jangan disangka bahawa mulut yang terlanjur tidak ada yang mencatatnya. Manusia boleh lupa kepada apa yang pernah dikatakannya, namun Tuhan tidak lupa. Malaikat-malaikat pencatat pun tidak lupa, bahkan manusia pun ada yang tidak akan lupa. Bertambah meluasnya pengetahuan manusia, bertambah teguhlah kepercayaan kita tentang catatan malaikat terhadap gerak-geri sepak terjang kita manusia ini dalam hidup. Tape recorder sebagai alat yang telah popular di zaman ini sampai dia dah rekod suara. Dan boleh merakam apa yang dikatakan orang, bahkan apa sahaja yang terdengar bunyinya, menambahkan yakin kita bahawa dia itu hanyalah sebahagian kecil sahaja dari alamat adanya ciptaan Tuhan dalam alam ini. Kata orang, segala suara yang keluar dari mulut kita tidaklah hilang demikian saja, tapi beredar terus dalam udara keliling kita. Sedangkan bunyi dan gerak-geri dalam bulan atau bintang Mars lagi dicatat orang dengan alat pencatat untuk mengetahui keadaan di sana. Dengan melepaskan orbit-orbit ke ruang angkasa, maka bertanyalah kita, adakah sesuatu yang lepas dari pengetahuan Allah dan dari catatan-catatan malaikat utusannya? Apabila di satu negeri di zaman moden pemerintahannya sudah berlaku zalim, dia menanam berpuluh mata-mata dah boleh gelak SB-nya. Reserve Intelligence untuk mengutip dan mendengarkan percakapan rakyatnya. Dia tidak dipercayainya lagi, sehingga orang yang berbisik-bisik duduk berdua
dan ataupun bertiga bercakap pada temannya, hati-hati dinding itu pun boleh mendengarkan percakapan kita. Jadi rahsia doa lalu dah. Sekarang kita berhadapan dengan Allah yang Maha Besar dan Maha Tahu. Malaikat yang tugaskan mencatat amal kita yang baik atau tipu daya kita yang buruk akan mencatat seluruhnya dengan adil. Janganlah yang dikatakan pada orang lain, sedangkan yang masih tersimpan dalam dada belum dikeluarkan lagi pun ada dalam catatan. Semoga tidak ada syaitan. Dan semuanya kelak akan dibuka dan dibeberkan satu demi satu. Allahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.